Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Bismillah. in progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebentar saya betulkan dulu position apa nama untuk letak live IG ni. Okay. Okey, insya-Allah pada malam ini alhamdulillah kita bersambung lagi kelas pengajian Petua Rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan salah satu daripada karangan terbaru saya. Kita sebelum ini sedar tak sedar telah membincangkan lebih daripada ataupun sebanyak 13 petua. Dan petua-petua ini kita petik daripada Al-Quran dan Sunnah. So insya-Allah dia tidak merapu-rapu lah petua-petua ni. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk kepada petua yang ke-14. Petua yang ke-14 masih berbaki lebih kurang 10 lagi petua. Yakni petua ke-14 melakukan perkara yang Allah redai. Ini kita dah bincangkan pada minggu yang lepas. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pada minggu ini dengan petua yang ke-15, iaitu menimba ilmu. Menimba ilmu ni maksudnya apa yang kita nak masukkan dalam petua ni, Allah pun dah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa tingkat darajat berbanding dengan orang-orang lain. Jadi petua daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini menunjukkan bahawa kalau kita nak ada rezeki yang baik, kita nak dikurniakan rezeki yang murah, insya-Allah kita kena menuntut ilmu, kita kena belajar. Dalam setiap bidang pun ada bidang masing-masing. Kalau kita nak jadi doktor yang pandai, kita kena belajar bidang perubatan. Kita nak jadi jurutera, kita kena belajar bidang jurutera. Begitu juga kalau kata kita nak mencari rezeki. Nak mencari rezeki juga kita kena ada ilmu. Mungkin setiap daripada lapangan itu berbeza. Mungkin ada yang menuntut untuk nak kita belajar tentang ilmu perniagaan. Ada yang menuntut untuk nak kita belajar ilmu lain-lain. Dia so setiap daripada bidang itu dia ada ilmu yang berbeza masing-masing. Petua ni saya ambil daripada sepotong hadis riwayat Al-Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu an, dia pernah menceritakan tentang kisah dua orang lelaki, dua orang adik-beradik ataupun dua orang saudara. Salah seorang daripada dia sering datang bertemu dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk menimba ilmu. So kalau kata dia nak menimba ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, definitely dia bukanlah ilmu yang bersifat duniawi seperti sains, perubatan dan sebagainya. Dia mestilah menuntut ilmu wahyu, ilmu agama. Okay, itu salah seorang daripada adik-beradik itu. Yang seorang lagi ni, dia selalu sibuk mencari nafkah. Dia sibuk bekerja lah. Kan ada orang jenis yang kalau dia terlalu sibuk dengan career dia, dengan kerja dia, sampai dia langsung tak ada peruntukan masa untuk menuntut ilmu. Ini jangan buat benda ni lah. Sebab ramai orang ingat bila dia berusaha keras semata-mata, bila dia mencari nafkah sesiang dan malam, itulah sahaja punca rezeki dia. Sedangkan ada lagi asbab-asbab lain yang Allah jadikan sebagai pemurah rezeki. Salah satunya untuk menuntut ilmu. Baik. Sampailah satu hari, salah seorang daripada mereka, iaitu salah seorang daripada dua orang yang gigih bekerja tu, dia selalu mengadu tentang saudara dia lagi seorang ni yang dia mengadu pada Rasulullah. Sebab dia kata, apalah dia punya, tak tahulah abang ataupun adik ni, dia selalu duk pergi je menuntut ilmu dan diri dia pula sibuk bekerja. Sepatutnya dia kena tolonglah, kami nak sama-sama bekerja ni. So mendengar tentang keluhan daripada lelaki tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sabda, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu dikurniakan rezeki, kamu mendapat rezeki yang Allah berikan kepada kamu ini kerana dia, maksudnya kerana saudaramu yang menuntut ilmu itu.
Jadi kita tak boleh nak nafikan, tak ada siapa yang boleh menafikan untuk nak berjaya dalam apa-apa medan sekalipun, kita perlu memiliki ilmu sebagai bekalan. Baik dalam perniagaan, pelaburan, perubatan, dakwah ataupun apa-apa jua sekalipun. Tak ada ilmu, kita akan tersesat. Tak ada ilmu, kita akan rugi. Sebab tu nasihat daripada ramai usahawan-usahawan yang berjaya ataupun daripada mana-mana ulama ataupun tokoh sekalipun, mereka akan menggalakkan seseorang itu untuk melabur bagi diri dia. Maksudnya, dia perlu invest untuk mempertingkatkan kualiti diri dia. Daripada sudut knowledge-nya, daripada sudut pengalamannya. Jangan kita rasa kedekut untuk nak belajar. Ada orang sayang nak belajar. Dia kata macam, alamak rugi duit lah, ataupun nak pergi berjumpa sana sini, dia rasa macam akan merugikan dia. Kita tak rugi. Mungkin kat situ kita nampak sedikit kerugian daripada material, tetapi sebenarnya bila kita ada kualiti, kita ada knowledge, ilmu dan pengalaman tu, itulah yang akan diperlukan oleh banyak pihak nanti. So kita jangan sesekali kita berkira-kira untuk melabur dalam ilmu. Dan ramai daripada peniaga ataupun sesiapa sahaja pun yang berjaya hasil daripada ilmu yang ditimbanya. Sebab tu jangan terkejut. Macam contoh kan, ni saya bersembang lah dengan beberapa orang sahabat, usahawan-usahawan. Kalau kita tengok ada salah seorang daripada tokoh, saya tak mau namakan dia lah, tokoh seminar usahawan yang terkenal lah dekat negara ni. Ramai orang kecam dia kan, ramai orang kata dia ni cuma jual air liur lah, ataupun tak tahu apa bisnes dia sebaliknya. Tapi kalau kita tengok, kejayaan dia adalah dia berjaya menghasilkan ramai usahawan. Tak kira lah sama ada daripada apa jua sudut sekalipun. Dan biasalah dia pun ni mesti ada package tu lah. Ada package yang mahal, package yang kurang sikit. Jadi kalau kita tengok, dia ni akan ada satu crowd, yang mana crowd ini dia akan konsisten. Dia akan bayar package yang paling mahal tu. Kalau tak salah saya lah, sampai setahun tu berapa ratus ribu lah mereka akan bayar. Kita pun terkejut, Masya Allah, macam yuran tu pun dah macam beratus ribu. Kita kata apa, 100 ribu tu macam-macam kan, kalau kita rasa kita nak jadikan modal niaga ke apa. Tapi jangan terkejut, ramai yang melabur di package tersebut. Dan secara logiknya saya fikir, kalau mereka tidak yakin dengan package tersebut, dengan kelas yang mereka ikuti, dengan coaching yang mereka ikuti, takkanlah mereka akan sanggup melaburkan ratusan ribu setiap tahun. Dan tak kiralah apa metodnya sekalipun. So itu menunjukkan bahawa mereka perlukan galakan, mereka perlukan knowledge, mereka perlukan sesuatu yang boleh membuatkan mereka ini konsisten dalam bidang yang mereka ceburi, dalam perniagaan yang mereka lakukan. Itu kalau kita tanya pun subhanallah, dia orang kata 500 ribu boleh bayar setahun, ada yang 200 ribu. Kita kata Masya Allah, banyaknya. Tapi dia berkata it worth, dan dia berbaloi dengan apa yang mereka dapat. Mungkin mereka kata mereka bayar 500 ribu, tapi hasil yang mereka dapat berjuta-juta. So apalah sangat. So kita tengok orang-orang yang berjaya ni, mereka tidak lokek untuk nak melabur di dalam ilmu, dalam apa yang mempertingkatkan diri kita. Sama juga dalam konsep ilmu agama sekalipun. Dalam ilmu agama sekalipun kita tak boleh lokek. Kan, kalau kita nak belajar, memang dia akan menuntut macam-macam kos. Kan, dia boleh membuatkan kita muflis sometimes. Tapi itulah kerana ilmu yang kita nak cari. Allah sebut kalimah ilmu lebih daripada 700 tempat di dalam Al-Quran. Dan terdapat beratus-ratus hadis yang meriwayatkan tentang ilmu, yang telah para ulama khususkan bab dia dalam kitab-kitab hadis. Dan para ulama juga tulis macam-macam judul tulisan yang menjelaskan tentang kepentingan ilmu. Jadi sebagai umat Islam, kita boleh berbangga dengan fakta yang menyatakan bahawa tak ada agama mana-mana pun dekat dunia ini yang menitik beratkan soal ilmu sebagaimana agama Islam. Cukuplah kalau kita lihat wahyu pertama yang diturunkan
di dalam Al-Quran. Ini sebagai satu bukti bila Allah kata dalam suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi kita tengok wahyu yang pertama sekali Allah turun pun Allah telah menggalakkan kita untuk membaca sebagai satu asas ilmu. Ilmu pun satu rezeki. Jangan ingat rezeki ni macam kita dah selalu ulang. Jangan ingat rezeki ni hanya dalam bentuk wang ringgit. Tetapi rezeki ni datang daripada bermacam arah. Ada orang melihat kelapangan. Kelapangan ni satu rezeki. Ada orang merasakan kelapangan ni bila dia ada duit yang banyak. Ada orang merasakan kelapangan rezeki dia bila dia dapat belajar. Ada orang merasakan kelapangan rezeki dia bila dia boleh ada time untuk nak spend dengan family, dengan ataupun apa-apa juga sekali bentuk kelapangan. Itu semua rezeki masing-masing. Dan Islam adalah ilmu agama yang mengangkat tinggi darjat orang yang berilmu. Sebab ilmu boleh digunakan untuk mendapatkan taqwa dan mendapatkan kefahaman yang lurus. Ilmu juga boleh digunakan untuk mencari kemewahan. Dengan ilmu juga boleh digunakan untuk mencari kuasa. Melalui ilmu juga kita boleh mencari kesihatan dan juga pelbagai nikmat hidup. Dan kalau kita tengok, bila kita berbincang dengan orang yang berilmu, berbeza dengan orang yang tidak memiliki ilmu ataupun orang yang kurang memiliki ilmu. Orang yang berilmu ni kita boleh tengok perbincangan mereka di aras yang tinggi, kualiti-kualiti lontaran idea yang mereka kongsikan, mereka boleh ketepikan mengawal emosi, mereka boleh memberikan buah-buah fikiran yang hebat, yang baik. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Jadi segala ilmu yang bertepatan dengan syariat, baik ilmu yang berbentuk duniawi ataupun ukhrawi, sangat-sangat dituntut untuk kita semua mempelajarinya. Dan apa-apa juga ilmu yang kita timba sekiranya boleh membawa diri kita untuk lebih menghampiri Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang memberikan kita manfaat. Dan seandainya ilmu tersebut boleh menjadikan kita hamba-Nya yang lebih bertakwa, yang boleh menjadikan kita lebih dermawan, yang boleh menjadikan kita lebih berakhlak, dan boleh menjadikan kita lebih berpeluang untuk mendapatkan pahala, maka kita belajarlah ilmu tersebut. Ilmu tidak terhad kepada ilmu agama, dan sudah tentu ilmu agama ni adalah ilmu yang penting, sebab ilmu agama ni lah yang kita nak mencari especially rezeki di ke akhirat nanti. Tetapi ilmu yang digalakkan untuk kita belajar tak terhad kepada ilmu agama, tetapi segala ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita boleh belajar sains, dan ilmu sains itu boleh membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, itulah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau kita belajar ilmu perubatan dan bidang perubatan itu boleh membuatkan kita ini meraih pahala dengan berkhidmat, boleh membuatkan kita lebih hampir kepada Allah melalui cara tersebut, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang dia belajar ilmu agama, tetapi ilmu yang dipelajarinya itu tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada dia. Malah dia pun sesat, dia menyesatkan orang lain, dia mungkin menyalahgunakan ilmu yang dimiliki. Allah kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, iaitu orang-orang yang ada memiliki ilmu. Ilmu tersebut boleh membawa mereka ini perasaan takut dan gentar kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah. Pangkal ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Baik. Tadi kita dah bagi tahu bahawa menuntut ilmu ni salah satu cara untuk kita meraih rezeki Allah. Tapi kadang-kadang menuntut ilmu ni boleh membawa kita muflis. Muflis daripada sudut harta lah. Dan mungkin juga muflis itu sementara. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah mengatakan bahawa barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan jatuh muflis.
Ini orang yang belajar ilmu hadis dia akan jatuh muflis. So kita pun rasa macam tertanya-tanya, macam mana orang yang belajar hadis boleh jatuh muflis? Dia sebenarnya sebab bila orang tu suka sangat belajar, tak sebenarnya bukan terhad kepada hadis, tetapi kepada mana-mana ilmu sekalipun, passion kita kalau terhadap ilmu tu tinggi, kita akan spend a lot of money untuk nak kuasai ilmu itu, untuk nak mencari, untuk nak explore. Sebagai contohlah saya bagi tahu. Dulu masa saya belajar kat Madinah, kan, saya ni memang suka betul lah dekat kitab-kitab ni. Kan kalau library tu adalah tempat heaven lah. Kalau sebenarnya saya suka nak buat kelas semua kat library tu, lebih meja tak ada, so lenguh duduk bawah. So kita tukarlah duduk meja makan. So kalau kata library ni tempat yang saya paling suka pergi. Dulu masa dekat Madinah, paling kurang 1 minggu sekali tu saya akan peruntukkan masa saya untuk nak round library-library ataupun kedai-kedai buku dekat sekitar Madinah. Dan even di Riyadh dulu pun saya akan suka pergi ke library. Saya sebab library dia sangat-sangat besar, sangat-sangat cantik. Saya akan cari buku-buku yang saya rasakan benefit untuk saya, dan bukan pada masa itu saja, sometimes saya akan buat satu unjuran pada masa akan datang selepas saya pulang ke Malaysia. Agak-agak apa buku-buku yang penting untuk menemani saya. Apa yang mungkin insya-Allah berdasarkan apa yang kita jangka kita akan lakukan next, apa buku-buku yang boleh memberikan bantuan kepada kita. So saya plan, saya fikir, saya tengok, kita rasa macam ada yang boleh dibeli, saya beli. Ada yang tak mampu nak beli masa tu, saya masuk dalam list dulu. Nanti kalau dah cukup duit dah kumpul nanti baru kita beli. Dan masa tu allowance lebih kurang RM800. Saya biasanya akan peruntukkan dalam 100 setengah macam tu untuk makan sebulan. Kan memang makan tu berjimat sungguh lah. Saya beli beras. Beras tu boleh tahan sebulan lah. Satu beras tu. Beras tu dalam RM50. Okay, so saya dah ada bawa periuk nasi daripada Malaysia. Saya akan masak nasi itu hari-hari, dan kebanyakan lauk pauk saya ni adalah apa yang saya dah masak dulu saya bawa daripada Malaysia. Dulu mak saya ni dia masak banyak paket tu. Itulah yang saya bawa pergi sana, masuk dalam peti ais, beku kan. Bila nak makan tu saya keluarkan seketul. So setiap kali makan, sama ada makan siang atau malam, saya akan makan seketul daging tu lah. So ambil seketul tu, makan dengan nasi. Nasi tu lebih sikit lah supaya rasa kenyang. So paling-paling saya beli mayonis. Mayonis tu cicah dengan timun, sayur paling murah dekat situ. Kalau timun ni yang kecil macam tu, saya patah 2. Satu siang, satu malam. Itu pun dah cukup sedap lah makanan tu. Dapat jimat a lot. Dan lebih kurang perbelanjaan bulanan saya masa tu saya cuba jimatkan untuk nak guna RM300 atau lebih kurang RM300 je lah. Termasuklah mungkin transporting ke apa sikit-sikit yang mana kita boleh guna tu kita gunalah. Jadi dalam RM500 tu saya simpan untuk nak beli buku. So itulah pengorbanan masa itulah untuk nak membeli buku. Ada je duit yang mampu, saya akan beli buku. So kumpul. Saya ingatlah buku-buku yang saya beli ni pun berpuluh-puluh ribu ringgit jugalah. Kan kalau kata nak kata murah tu tak, saya tak, bab-bab tu saya tak berkira lah. Memang mungkin separuh orang dia suka dikumpulkan kasut, separuh orang dia suka kumpulkan handbag, separuh orang dia suka kumpulkan masing-masing minat masing-masing. Saya dalam bab buku ni memang jadi macam masuk je kedai-kedai buku tu, kita jadi macam berpinar mata lah. Subhanallah, itu satu nikmat lah. Masya Allah juga, antara saat paling heaven lah, ada salah seorang sahabat saya tu, dia bawa saya pergi ke kedai buku. Masa tu kami pergi ke Indonesia. Masuk kedai buku Arab tu, saya jadi berpinar mata. Tapi Masya Allah, sahabat saya tu dipaham sungguh lah. Dia kata, Ustaz, dia kata apa saja yang Ustaz nak dalam kedai buku ni, Ustaz ambil je. Kalau Ustaz rasa nak beli satu kedai ni, kita beli satu kedai. Saya rasa macam heaven sungguh masa tu. Masya Allah, masuk buku. Tapi tak adalah kita ambil banyak sangat kan. Orang nak beli kan. So kita ambil lah yang mana yang kita rasa macam
memang kita cari-cari yang memang kita nak selama ni, kumpul-kumpul nanti dia akan post ke Malaysia. Tapi itulah yang mungkin daripada maksud Syu'bah, orang yang belajar hadis ni dia akan jatuh muflis. Sebab kos-kos nak belajar ni semua bukan murah kan. Kos, contohnya kos-kos perjalanan. Kebanyakan pelajar dia travel jauh untuk nak menemui pakar hadis, ulama, sama ada secara formal ataupun tak formal. So dalam situasi dekat Malaysia, kita masih lagi kekurangan ilmuwan ataupun ilmuwan agama, ilmuwan hadis yang boleh kita belajar kepakaran dia. Tak ramailah. Kebanyakan masih pakar-pakar ni masih lagi ada di Timur Tengah ataupun di negara-negara luar. Jadi kalau kos kita nak belajar, nak dapatkan kepakaran ini daripada mereka, bukan murah. Beribu-ribu ringgit sebab nak kita nak kena travel dan sebagainya. Itu dulu yang saya ingat lagi masa saya nak pergi sama belajar dekat Riyadh. Masa tu saya kat USIM. Masa tak dibenarkan lah nak pergi ke Riyadh sebab nak pergi ke Riyadh ni 4 tahun lama lah. Kalau ikut NEPA ni kalau nak bagi pun 2 tahun untuk master kan. Tapi saya fight. Saya jumpa dengan Timbalan Naik Chancellor masa tu. Saya bincang dengan dia, seorang datuk tu. Dia kata kat saya, buat apa pergi kat Riyadh ni kan? 4 tahun. Buang masa je kan. Kalau boleh pergi ke UK, boleh pergi ke maybe few local university, boleh jimat. Mungkin setahun setengah, boleh 2 tahun, then you come back and then you can naik pangkat dan sebagainya. Saya kata kat dia, Datuk, saya ni jenis orang yang tidak mengejar itu semualah. Dan saya tak peduli pun pangkat ke jawatan ke, sebab tu saya masa dekat bekerja dulu kat situ, saya tak tahu pun berapa gaji pun yang masuk. Kadang-kadang ada orang tu dia dah kira-kira kan, alamak bulan ni dia kira, bulan tu dia dah kira berapa dia dah buat planning. Masa saya tak tahu pun. Kalau ada kenaikan pun saya tak perasan. Apa yang ada dalam akaun itulah yang saya guna. Sebab saya tak tahu nak plan itu dan ini. So saya tak kisah sangat daripada sudut ada orang kata no, you kena kejar cepat, ini zaman yang yalah, you kena kejar lah benda-benda tu. Saya kata, Datuk, ilmu bagi saya adalah satu modal. Macam mana kalau orang yang buat bisnes, dia mesti kena ada modal. Dan modal yang besar dan kecil itu ada impak lah. Kalau kita ada modal yang besar dalam bisnes, kita boleh buat macam-macam. Kalau orang tu ada berjuta-juta, dia nak buat bisnes, macam-macam bisnes dia boleh fikir dan dia boleh buat dengan skala yang besar. Tapi kalau kita ada modal yang kecil, susahlah kita nak buat bisnes, very limited. Saya kata dalam knowledge pun begitu. Ilmu ni, Datuk, bagi saya adalah modal saya. Kalau saya dapat modal yang besar, which is tempat dia adalah di sana. Sebab bidang kepakaran saya ni masih lagi berada di tempat-tempat seperti itu. So saya nak pergi ke sana. Saya nak kumpulkan modal sebanyak yang mungkin. Walaupun saya rugi lebih mungkin 2 tahun daripada sahabat-sahabat kawan-kawan seangkatan, sebab belajar kat sana minimum is 4 years. Tapi kalau saya dapat modal yang besar itu, saya balik ke Malaysia, insya-Allah saya boleh buat lebih daripada orang lain. Sebab saya ada modal yang besar. Saya mengharapkan begitulah. Setidaknya saya cakap pada Datuk tu dengan yakin. Dan saya kata cepat atau lambat 2 tahun ni just a matter of years, 2 years. And it doesn't matter bila kita dah marhalah untuk nak menyumbang kepada masyarakat. Masa tu kita tak nampak dah orang ni tua ke orang ni muda ke apa jawatan, sekalipun kita sama-sama nak give, kita nak menyumbang kepada masyarakat. So Datuk tu pun diam dan dia pun fikir agaknya daripada sudut tu. So nak belajar sana bukan mudah. Saya dulu masa nak pergi apply belajar kat Riyadh tu sampai 3 kali saya buat permohonan. Kali pertama hantar borang hilang. Tahu lah orang Arab cicir mana-mana bila follow up. Hantar borang kedua, depa pun entah mana depa letak borang tu. Saya pergi beli tiket sini, saya fly pergi sana dan pergi sendiri interview kat sana. Tak ada orang yang mungkin saya ingat sanggup buat macam tu lah, pergi ke sana beli tiket masa tu semata-mata untuk nak pergi interview kat sana yang entah dapat entah tidak. Tapi saya buat sebab mungkin saya ni orang yang nekat lah. Bila saya nak. So saya spend, walaupun masa tu daripada sudut keuangan kurang baik. Tapi saya pergi juga, ambil risiko tu dan pergi.
Dan bila kat sana pun, yelah zaman pelajar bukan mudah kan. Kita nak dapat tempat masa tu kat Riyadh mahalnya, dengan sewa rumah yang mahal di town, di kota metropolitan. Kita pula pelajar dan lepas tu ada keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah lah, bolehlah ada dermawan-dermawan yang membantu juga daripada sudut rumah dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi sometimes kita tak nampak seseorang tu macam mana apa yang telah dilalui untuk nak mencapai satu tahap. Saya baca satu WhatsApp lah, ada orang forward kan gambar. Ada satu kapal besar. Kapal besar tu dia nak repair, dah macam-macam orang datang repair, tak jadi juga. So dipanggil seorang expert ni datang. Expert ni datang, dia check. Lepas tu ditukar satu benda tu kecil je. Macam satu part tu very small, ditukar. Lepas tu bila ditanya charge-nya, dia charge berpuluh-ribu. So company tu kata, takkanlah part kecil macam ni pun kamu charge sampai berpuluh-ribu. Dia kata, isu yang sebenar bukan part yang kecil tu. Isu yang sebenar adalah kepakaran yang aku ada untuk nak identify benda sekecil ini. Kalau kamu dah gunakan berapa ramai orang pun, benda sekecil ni dia tak boleh jumpa. Tapi kepakaran itulah yang kamu kena lihat, bukan part tu. Itu salah satu cerita, macam itulah cerita dia. So dalam situasi kat Malaysia ni, kita memang kekurangan lah daripada sudut kepakaran tu semua. So itulah menyebabkan saya juga nak travelling a lot. Itu salah satu bentuk kos perjalanan. Kos yang kedua, kos bahan. Ada orang yang belajar medik, orang yang belajar UK kan, tahu kan kos dia mungkin sampai 800,000 duit kita, mahal lah kan. Dan kebanyakan orang yang belajar ni pun, especially dalam bidang agama, dalam bidang hadis, dia akan kumpulkan macam-macam jenis kitab macam saya sebut tadi. Ini penting untuk nak jadi rujukan kita. Some kitab tersebut berpuluh-puluh jilid. Mungkin sebahagian kita belik, sebahagian kita jadikan rujukan. Depends on nature buku tersebut. Dan bukan sikit jumlah karya hadis. Ada ribuan judul kitab. Dan boleh jadi untuk nak kumpulkan keseluruhan karya hadis-hadis ni, mungkin mencapai ratusan ribu ringgit lah. Ataupun lebih daripada itu. Dan kalau kata dekat Saudi sana, library peribadi Syekh Abdul Karim Khudair antara yang terbesar lah dekat negara. Peribadi library dia tu je dah macam satu library negara. dia punya banyaknya buku dia kan. Masya Allah. Jadi of course lah, itu yang saya katakan, untuk nak kita belajar ni pun menuntut banyak kos. So masa kita belajar ni pun, antara nasihat saya untuk nak elakkan kita jatuh muflis, bagi orang yang tak kaya lah, orang kaya silakan. Yang pertamanya, kalau kita tak mampu untuk nak pergi ke satu tempat, kita usaha nak dapatkan beasiswa ataupun tajaan ke tempat pengajian kita. And mungkin ada sebahagian tempat yang menawarkan pelbagai faedah ataupun some imbuhan. And dan kita tak nafikanlah, faktor susah ataupun kemiskinan ni boleh jadi dia membantutkan aktiviti ilmiah kita. Bayangkan kita tak mampu nak pergi, nak beli sana, nak pergi sana sini semua, dia boleh mungkin membantutkan proses pengajian kita. So kita boleh tengok ada ramai pelajar yang tersungkur hanya kerana masalah penempatan. Bila dia tak mampu nak beli ataupun nak duduk di tempat yang dekat dengan pusat pengajian, dia kena duduk jauh, lama-lama dia malas nak pergi kelas jauh, sejam nak pergi kelas, baik tak payah pergi. Sebab masalah-masalah macam inilah. Yang kedua, cuba dapatkan penajaan untuk pembelian kitab. Contohnya, ada few badan yang boleh memberikan ataupun mengedarkan kitab secara percuma. Saya dulu dapat ada beberapa kitab berpuluh-puluh jilid juga daripada majlis fatwa dekat sana, daripada, Masya Allah, dia ni banyaklah memberikan sumbangan-sumbangan kitab daripada sudut. Saya pun suka orang sana ni. Kadang-kadang saya bila pergi ke expo buku kan, kita dulu pelajaran, bila kita dah letak buku tu nak bayar, tiba-tiba ada orang Arab kat belakang ni, dia hulur dulu duit pada kaunter, dia bayarkan kita, sampai kita terkejut. Masya Allah, kata dia tak kenal buku kita, tapi dia saja nak beli. Oh, seronok kita. So kita boleh beli lagi buku lain.
Okay. Kemudian kalau kita perlu beli dan kita ada source yang limited, tak banyak sangat kita punya simpanan untuk nak beli, so kita fokus untuk nak beli kitab-kitab yang ada kebarangkalian tinggi, kita akan baca, ataupun yang kita jangkakan pada masa hadapan kita akan selalu gunakan. Tapi kitab-kitab yang jarang kita guna, yang hanya sekadar untuk nak jadikan sumber rujukan sekali-sekala, maka yang ni kita memandai dengan kitab-kitab PDF yang ada lah, kalau kitab tersebut ada dalam bentuk PDF. Yang ni tak perlu untuk nak kita beli-beli. Contoh kalau kita beli kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, Tarikhul Kabir, ni kitab-kitab macam ni kita tak baca macam bedtime story. Biasanya kita akan jadikan sebagai sumber rujukan kita untuk kita nak cari maklumat sekali-sekali. So yang ni mungkin kita boleh tangguhkan. Yang ni kita cukup dengan PDF yang banyak di dalam internet. Okay. Kemudian kita kena elakkan daripada sifat tamak dan gila untuk nak menghimpunkan kitab. Kan sama orang ni dia cuma nak beli. Nak bagi nampak comel sikit, ataupun yalah, kita jangan ada sifat macam tu. Fikir, jangan duk beli je semua, kita tak mampu. Lainlah kita ada RM1 juta, belilah semua buku yang kita nak. Kalau tak ada ni, kita pilih. Dan ada yang kita mampu, yang mana yang penting, kita fokuskan kepada yang tu dulu. Sebab apa yang lagi penting adalah bagaimana untuk nak kita memanfaatkan pembelian kita. Tak guna kita beli banyak, ada orang dikumpul koleksi macam-macam, yang dipakai satu je. Dan contohnya saya tengok ada seorang dalam YouTube lah, orang artis selebriti dekat Hollywood ni, beli kereta tu sampai 40 biji, 20 biji. Tapi bila ditanya yang pakainya mana, yang dipakai ni yang 3 biji ni je. Yang dipakai yang lain tu sangat jarang ataupun tak pakai pun. Ada kereta yang tak pakai pun. Boleh beli Rolls Royce yang dekat-dekat sama rupa tu ada 3. Macam tu saja. So maksudnya kita ni kalau nak beli, apa yang kita boleh manfaatkan dengan pembelian kita. Tak ada guna kita beli lepas tu kita simpan longgok je. Hanya semata-mata untuk kepuasan kita. Baik gunakan untuk apa yang boleh memberikan manfaat. So, yang lagi penting adalah kita asah kemahiran kita dengan dalam berinteraksi dengan buku, ilmu. Kita boleh cuba manfaatkan dengan kemudahan teknologi terkini yang kita ada. InsyaAllah ini antara tips untuk nak jauhkan kita daripada jatuh muflis lah. Baik. Apapun, tak ada jalan yang mudah untuk kita menggapai nikmat yang kita idamkan tanpa kegigihan ataupun ketahanan yang berterusan. Tak adalah kita mampu untuk nak memperolehi ilmu jika kita mudah bersikap jemu. Sebelum sampai ke destinasi yang dituju, kita sudah give up. Kita kena kenal dengan ilmu yang kita belajar, walau apa pun medan dia, walau apa pun bidang dia, selagi dia digunakan untuk manfaat agamanya. Tanpa kita kenal, cinta kita sukar untuk menebal. Tanpa cinta yang mekar, kuranglah ikhtiar. Dan tanpa usaha, kita ni umpama zombie sahaja. Dan ilmu Allah ni luas. Lebih banyak kita korek, lebih jahil diri ini kita akan rasa. Tapi istiqamah itu kunci jiwa dan semangat yang lemah. Tapi istiqamah ni tidak pernah mudah. Kalaulah mudah, tak perlulah kita akan berlelah. Kalau setiap hari 5 ayat yang kita hafal, 1 ayat setiap kali ketika kita menanti ataupun selepas salat, 4 tahun kita belajar, mungkin hampir 1/4 daripada Al-Quran yang mampu kita sematkan dalam dada. Kalau setiap hari 2 muka surat Al-Quran yang kita baca, 4 tahun kita belajar, maybe 4 kali khatam yang mampu kita laksanakan. Kalau setiap hari 1 hadis yang kita hafal, 4 tahun kita belajar, lebih 1,000 hadis baginda di dalam minda kita. Kalau setiap bulan 1 buku kita hadam, kita baca, 4 tahun kita mengaji, berapa banyak ilmu yang telah kita faham. Kalau inilah yang kita pegang,
maybe selepas tahun, insya-Allah, ataupun 4 tahun, 10 tahun, berapa tahun sekalipun, kita akan jadi insan yang berbeza. Tapi tanpa keikhlasan, tanpa minat, tanpa usaha, tanpa fokus, tanpa konsistensi, tanpa tawakal di dalam darah daging kita, berapa lama pun kita belajar, dia tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Ada pepatah mengatakan, siapa yang gatal, dialah yang menggaru. Siapa lama tahan, dialah yang menang. So ilmu ni adalah about istiqamah, konsistensi, ketahanan. Dan saya sebenarnya kagum dengan tuan-tuan, perempuan semua ni lah, yang bersama, sahabat semua yang bersama dengan kita pada malam ini, yang bersiaran di Zoom, ada di Facebook, ada di IG. Walaupun rata-rata sibuk bekerja, dan saya yakin juga ramai yang bukan berlatar belakangkan pengajian agama, bukan. Saya yakin juga ada pelbagai usia dekat sini, especially yang berusia emas ni. Tetapi Masya Allah, mereka ni, tuan-tuan perempuan semua ni, sentiasa cuba manfaatkan waktu semua untuk mencari serta menuntut ilmu semampu mungkin. Sama ada menghadiri kelas, ini masa sebelum PKP, ataupun pada waktu-waktu malam macam ni. Saya faham mungkin ramai yang penat lepas pulang daripada mencari nafkah. Kan ada yang mengambil peluang untuk nak menghadiri kuliah-kuliah online sebegini, ataupun menonton video-video yang dirakam, meluangkan masa yang termampu. Kalaulah saya boleh melihat wajah tuan-tuan dan perempuan semua, mungkin bukan di sebalik layar ni lah. Kalau mungkin di sebalik layar online ni ada yang tengah minum kopi, ada yang tengah makan, ada yang tengah menyigar dan sebagainya. Tapi kalau dululah, masa momen kita boleh bertemu dulu dalam satu kelas, bila kita tengok wajah-wajah ni, subhanallah, wajah-wajah yang sangat cintakan ilmu, yang tidak jemu-jemu, saya rasa sangat-sangat terharu. Bagi saya, mereka inilah penuntut ilmu sejati, yang mengejar ilmu bukan kerana nakkan populariti, yang bukan nak ada kepentingan peribadi, apatah lagi nak jadi mufti. Tetapi mereka ini belajar untuk nak mengatasi kejahilan dalam diri serta kepuasan diri sendiri. Mungkin mereka, tuan-tuan perempuan, bukanlah belajar ni untuk nak secara dalam, secara betul-betul mendasar. Mungkin bukan satu sistem. Tak ada sistem pun yang kita belajar. Hari ni kita syarah ni, esok kita mengajar ni, esok. Tak ada satu sistem yang macam mana pelajar-pelajar kat universiti belajar. Tapi karakter menuntut ilmu yang dipamerkan, bagi saya lah, jauh mengatasi banyak penuntut-penuntut ilmu yang even specialist dalam pengajian agama sekalipun. Di universiti-universiti, di tempat-tempat yang lain, Masya Allah. Kesungguhan tu boleh nampak. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kelas-kelas kita, and especially and even dalam kelas-kelas sekalipun, saya yakin ramai daripada hadirin semua yang saya kira dah berusia lah. Mungkin tak ramai lah yang usianya 20-an yang bersama dengan kita pada malam ni. Kalau ada boleh angkat tangan lah. Kebanyakan yang memang dah berusia. Kesungguhan yang dipamerkan, Masya Allah, mengatasi pelajar-pelajar muda di universiti yang dulu saya pernah nampak. Ramai dulu yang kalau dia belajar pun dia sekadar nak hadir, sekadar nak tarah kitab. Tapi masing-masing nak claim mereka ini adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Tapi kita tak sedar, untuk nak bergelar sebagai penuntut ilmu, seseorang itu mesti kena berkahwin dengan ilmu. Bukan sekadar couple yang bila-bila nak dikepit, bila-bila ditinggalkan. Umpama seorang lelaki yang berkahwin sekaligus bergelar suami, mungkin dia tak mendapat isteri yang didambakan. Tapi kalau dia telah melaksanakan hak sebagai suami dan ketua rumah tangga, maka dialah suami sejati. Walaupun dia bukanlah, kita kata, pakar dalam topik rumah tangga. Macam tu juga dengan ilmu.
tak perlu dicanangkan yang kita ni ada ilmu kalau kita tidak menunaikan hak ilmu tersebut. Tapi kita kena jelas, bezakan di antara definisi penuntut, definisi pengajar, definisi mufti. 3 kalimah berbeza, yang berbeza peranan dan tanggungjawab masing-masing. Nilaikan sendiri kita ni berada di kalimah yang mana. Kita ni mufti ke, kita ni penuntut ilmu ke, kita ni pengajar. Luruskan niat, tambahkan minat, usaha tahap gaban. Dan fokus. Jangan putus asa, tawakal kepada Allah. Insya-Allah anda semua adalah penuntut ilmu. Masya-Allah, saya lihat di IG ni ramai bagi tahu muda-muda ni angkat tangan belaka. Ada yang umur 20-an, ada yang 19, ada yang 17. Ahlan wa sahlan, masya-Allah. Maksudnya kita masih lagi tidak pupus para penuntut ilmu yang bersama dengan kita pada malam ini. Saya suka tengok yang nampak muda-muda ni tak ramai lah, nak kata yang strong. Orang muda ni suka berfoya-foya sikit biasanya kan, ataupun dia lebih mencari duniawi daripada sudut tu. Tapi kalau jumpa muka-muka muda ni dalam kelas-kelas ilmu yang bagikan fokus tumpuan, masya-Allah, ini satu kelebihan kurniaan Allah. Sometimes semangat yang orang tua tunjukkan ni lebih kuat daripada orang muda. Dulu pun kadang-kadang kelas-kelas yang dihadiri ada orang tua yang berjalan pakai tongkat, yang dah uzur, tapi masya-Allah kuat semangat mereka. Sebab mereka tahu mungkin masa yang mereka ada itu tak lama dah. Mereka nak penuhi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, nak cuba untuk nak mendapatkan naungan daripada sayap malaikat. Mereka nak diminta keampunan selaku para penuntut ilmu. Masya-Allah. Saya doakan insya-Allah kita semua menjadi para penuntut ilmu sampailah kita masuk ke liang lahat sana. Saya sendiri pun tak akan berhenti daripada menuntut ilmu. Saya lebih suka menjadi talibul ilm. Saya lebih suka menjadi penuntut ilmu daripada menjadi pengajar ilmu. Kan, kalaulah orang tak kenal dengan saya macam hari ini, mungkin saya akan suka untuk nak pergi merantau, belajar, pergi ke mana-mana, buat baca hal sendiri dan macam-macam. Masya-Allah. Saya nampak Uncle Hamid ada angkat tangan. Walaupun janggut putih pun, tapi masya-Allah masih lagi angkat tangan. Ahlan wa sahlan. Okey. Jadi kita pergi kepada petua yang ke-16. Petua rezeki yang ke-16 daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu kita jaga solat kita. Dalam Al-Quran Allah sebut surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah kata, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu untuk mengerjakan salat dan hendaklah engkau bersabar menunaikannya. Kemudian tengok apa Allah kata. Allah kata, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, salat tiang agama. Dan salat, jangan lupa, salat adalah kunci segala rezeki. Tengok apa yang Allah kata tadi. Bila Allah suruh kita salat dan kita jaga salat, Allah kata, kamilah yang bagi kepada kamu rezeki, kami tak minta rezeki daripada kamu. Takkanlah kita boleh abaikan salat, sedangkan salat ini merupakan satu medan perhubungan antara kita dengan Allah. Allah yang maha mengurniakan rezeki. Salat sebagai satu simbolik tanda kerendahan diri. Dan pada salat itu ada 3 amalan yang Allah suka. Salat, membaca Al-Quran dan berdoa. Masa kita salat sendiri, salat itself Allah suka. Tiang agama, rukun Islam. Dalam salat tu ada bacaan Al-Quran. Allah suka. Dalam salat itu kita berzikir, kita doa kepada Allah, Allah suka. Tapi bila kita nak jaga kesempurnaan salat ni, tak mudah. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita untuk berterusan sabar dalam menunaikan salat. Macam-macam cabaran. Bukan sekadar nak kena jaga solat tu pada waktu dia, tetapi
Kita ni selalu abaikan solat masa kita tengah sibuk cari rezeki. Betul tak? Allah ingatkan kita, jangan abaikan solat masa kita sedang sibuk mencari rezeki. Sebab Allah lah yang menanggung segala rezeki makhluk-makhluknya. Sekiranya orang yang kufur kepada Allah pun, Allah tetap juga limpahkan rezeki, apatah lagi orang yang menjaga rukun utama agama. Of course, Allah akan sediakan rezeki yang mencurah-curah dan rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis qudsi, ya ibna Adam, salli li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, lakukanlah salat 4 rakaat pada awal siang hari, aku akan mencukupkanmu pada akhir harinya. Sebahagian ulama kata 4 rakaat yang dimaksudkan ini adalah salat duha. Ada juga yang merujuk kepada, yang kata dia merujuk kepada salat subuh dan salat 2 rakaat sebelum dia. Apapun, ketiga-tiga salat ni sangat penting. Duha, salat subuh kita kena jaga. Ataupun salat fajar sebelum subuh ni penting untuk nak kita jaga sebaik-baiknya. Sebab Allah kata Allah akan mencukupkan kita. Itu kecukupan yang Allah janjikan. Dan kecukupan itu merangkumi pelbagai bentuk rezeki dan juga ganjaran. Dalam solat kita berdoa kepada Allah. Masa solat tu nak doa apa-apa saja, doalah pada Allah. Sebab dalam kita solat ni ada 2 ketika yang mana doa kita ini mustajab. Yang pertama ketika kita bersujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Keadaan situasi yang paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa. Yang kedua, masa kita sebelum bagi salam. Gunakan masa ini untuk kita berdoa apa sahaja yang kita inginkan. Ramai orang mungkin dia doa pada waktu sujud tapi dia lupa nak doa sebelum bagi salam. Ini juga satu sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ajarkan lafaz tasyahud akhir kepada Ibnu Mas'ud. Lepas kita bertasyahud akhir, Nabi ajar, thumma litakhtar minal mas'alati ma tasha. Lepas kita bertasyahud akhir, pilihlah apa sahaja doa permintaan yang kamu inginkan. Begitulah para nabi dan orang-orang yang saleh, ketika mereka sedang dilanda masalah, mereka akan mengadu, mencari rezeki ketenangan di dalam salat. Nabi SAW bila berunsing, dia akan salat. Kita ni bila kita runsing, apa yang kita buat? Kita merokok, kita tengok TV, kita hiburkan diri. Ada tak bila kita runsing yang first kali kita salat? Kita. Mungkin sometimes kita tengah sibuk, duk layan pelanggan kita, duk kira duit, ataupun kita tengah sibuk bermesyuarat, buat apa-apa aktiviti. Masa tu, kita nak solat pun kita malu-malu. Mungkin kita akan abaikan seruan utama agama ini dalam kita mengejar dunia. Sedangkan Allah lah yang berikan kita rezeki. Allah lah yang mentadbir segala urusan kita. Tengok kita. Bila kita mesyuarat, kita susah nak berhenti untuk salat. Siapa-siapa bos-bos kat sini yang mempengerusikan mesyuarat, kalau boleh, dengar je azan, minta kepada ahli mesyuarat untuk berhenti seketika untuk meluangkan masa bagi yang Muslim menunaikan salat. Itu juga salah satu bentuk rezeki. Ada orang segat, ni nak sign ni. Ketepikan Allah. Sedangkan Allah yang bagi rezeki. Ada orang tengah sibuk bisnes niaga, tak sanggup untuk nak stop jap demi menyahut seruan dan panggilan daripada Allah Rabbul Alamin. Saya teringat
tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat kepada saya. Sahabat ni insya-Allah saya percaya dia ada. Dia ada di dalam kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah lah kalau dia tak tidur. Kadang dia suka tidur. Okey. Dia cerita pada saya lah. Satu hari tu saya makan dengan beliau. Dan diceritakan tak salah saya dalam tahun 80-an ada seorang bos besar syarikat antarabangsa dekat New York. Dipanggil, diarahkan semua ketua-ketua syarikat daripada negara-negara lain untuk hadir ke mesyuarat penting yang akan dilaksanakan ataupun dilangsungkan di New York. Semua kena datang. Tapi salah seorang dalam kalangan ketua-ketua syarikat tu ada seorang yang beragama Islam. Dia dah merancang untuk nak kerjakan haji dan umrah pada tempoh tersebut. Tapi dia kena datang mesyuarat. Dia kena panggil untuk mesyuarat. Tapi subhanallah, dia kata balik dekat bos dia, dia hantar balik satu pesanan ringkas. Satu ucapan yang saya sendiri rasa memberi kesan yang besar kepada saya lah. Ni dikala bos besar panggil ni. Biasanya kalau bos besar dah wajib kan, kita memang tak cakap apa lah, terus pergi je kan. Kalau tak, kita takut akan dipecat ataupun diturunkan pangkat. Kita takut rezeki-rezeki kita tu tersekat kerana tidak menyahut seruan daripada bos kita tu. Tapi lelaki Muslim ini, subhanallah, dihantar pesanan ringkas kepada bos besar dia tu yang bukan Islam. Dia nak bagi excuse yang dia tak dapat hadir lah. Sebab dia sepatutnya dia kena pergi umrah ataupun haji. Dia kata, sorry to disappoint you, but I have one greater God to pray to, and it's definitely not you. Masya Allah. Dia kata, maaf kerana telah mengecewakan kamu, tetapi aku mempunyai Tuhan yang lebih agung untuk aku menyembahnya, dan dia sudah tentunya bukan kamu. Satu mesej ringkas yang sangat mendalam maksudnya telah menyentuh hati bos yang bukan Islam itu. Bos dia rasa sangat kagum dengan keteguhan prinsip lelaki Muslim itu, sampai bos tu dia bingkaikan ataupun diframekan kata-kata lelaki itu, sorry to disappoint you, but I have one greater God to pray to, and it's definitely not you. Dia framekan kata-kata itu dan digantungkan di pejabat dia. Nampak tak kemuliaan seorang Muslim? Dia tak segan silu untuk nak ketepikan sahutan bos dia demi menyahut sahutan daripada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita berada di tempat tu, apa yang kita nak sebut? Applykan di tempat kerja kita. Bos, minta maaf, I have to go to pray. It only take me 5 minutes. If you don't mind to. Saya ingatlah, ini mungkin saya pernah ceritakan dulu kan. Saya pernah ditugaskan untuk nak mengiringi seorang ketua setiausaha, tak salah saya, Kementerian Pendidikan di Jordan. Saya kena iring dia masa tu, dan mungkin saya pun tak suka nak kena mengiring ni. Lagi mengiring-iringi VIP ni. Tapi masa tu tak apalah, saya pergilah untuk nak tengok apa pengalaman mengiring dan sebagainya. Dan masa tu juga daripada wakil kementerian sini, dia ada 2 orang PTD, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang driver, 2 orang suami isteri daripada kementerian KSU Jordan tu. Saya ni tak tahulah, mungkin nature saya lah. Bagi saya is apa-apa pun solat come first lah. Jadi masa kami travel, dia nak kena pergi ke few university di beberapa negeri, saya kena ikut lah. Boring betul ikut, tak suka betul ikut sebenarnya. Masa tu saya kata kat driver tu, kalau masuk azan, mana-mana masjid yang dekat, stop. So driver tu pun faham,
dia ikutlah. Bila dia berhenti, sepanjang perjalanan saya tak ingat berapa hari masa tu, tak ada seorang pun yang masuk ke masjid tu solat. Setiap kali kalau dalam perjalanan, katakan masuk waktu Zuhur, jamak je pun, saya seorang turun. Driver berhenti, dia keluar, dia merokok. Yang lain semua buat tidur. Dengan apa nama, wakil Jordan tu pun tidur, isteri dia pun tidur. Pada isteri tu masa tu nampak bertudung semua. Mungkin uzur lah. PTD yang Melayu Muslim tu lagi lah tidur. Tak bersiapa nak solat. Saya tak kisah. Dia kata stop. Sampai kan kalau kata dia apa nama Jordan tu kata dia terlambat sekalipun program, saya kata kalau kata macam kadang waktu maghrib sempit sikit kan, we have to stop, I want to pray. Dan kalau kata kadang-kadang ada masa yang saya dah sampai ke hotel dia pun, saya akan tanya kat dia mana musalla ataupun mana surau saya nak pergi solat. Sampai satu tahap saya ingat lagi senyuman daripada KSU Jordan tu. Dia bila saya nak masuk lift tu kan, saya nak naik pergi cari surau, dia macam senyum sinis pada saya. Dia kata, kamu ni daripada Universiti Islam Macam senyuman perli lah. Saya kata yes, saya don't mind, saya tak kisah pun, sebab bagi saya sama, Allah first. Who are you in front of Allah? Macam mana you punya pangkat sekalipun, macam mana apa pun, semua adalah milik Allah. And mereka ni tahulah, kadang-kadang nak huha sana, huha sini. PTD tu, bila dia tahu saya ni orang yang macam tu agaknya, dia pun careful jugalah. Ada satu pagi tu saya sampai, masa tu nak jemput, nak gerak untuk program tu, ada seorang PTD perempuan. Dia dah tunggu kat situ lah. Dia, saya tak tahulah dia datin ke puan ke apa, tapi dia duduk termenung kat situ lama. Saya pun duduk kat situ lah, tapi dia diam je. Sampai tiba-tiba dia pun tanya kat saya, dia kata, Ustaz dulu macam mana belajarlah. Dia tanya, bila Ustaz dulu start belajar Quran? Saya kata, mak saya daripada saya umur 2 tahun dah mula didik saya dengan Quran. Saya umur 4 tahun, mak saya kata saya dah khatam Al-Quran. Wanita PTD tu macam tergamam, tapi dia termenung jauh. Saya rasa macam dia sedang merenung keadaan dia, mungkin dia sedang mengimbau balik. Mungkin macam manalah, mungkin begitu. Saya cuma mengharapkan moga boleh menjadi detik yang boleh switchkan hati dia. Mungkin satu hari nanti dia akan kembali sedar balik tentang agama, hidayah dan sebagainya. Dan itu prinsip yang saya pegang. Sebab saya bagi tahu pada PTD yang arrange program itulah. Saya kata, if kita tak jaga our solat, saya kata saya tak follow dah lepas ni. And you can find another person, no problem. Saya lagi suka. Dan dia faham lah, sebab itulah dia follow jugalah, walaupun dia pun dia tak solat. Saya pun terkejut, Masya Allah, kata begitulah masyarakat kita. Kita lupakan Tuhan kita, di sebalik kita nak mencari kesenangan, di sebalik kita nak berhibur, kita merasakan bahawa Islam ni satu benda yang remeh, mungkin memalukan pada certain keadaan. Sama orang ni malu, dia nak tunjukkan diri Muslim, especially bila dia pergi ke luar negara. Saya pernah, bila saya pergi ke some negara dekat luar tu, saya ingat satu kali tu saya pergi satu taman tema tu lah dekat luar ni. Sejuk. Lepas tu benda paling saya runsing kalau tak dapat solat lagi lah. Jadi bila nak cari kat sana tempat solat tu, ya Allah, dengan orang ramai, kat mana aku nak solat ni kan. Dan pastinya ada wudu dan ada tempat yang sesuai, saya rasa saya solat je lah.
Walaupun mungkin ada orang ternampak ke, it doesn't matter. Biar kita have to be proud as a Muslim. Sama orang ni malu nak ada jati diri sebagai Muslim. Kan rasa macam bila pergi kat barat, I have to be Western. Nantikah kalau pergi ke negara-negara Arab baru kita nak tunjukkan macam kita Muslim atau Muslimah. Kita jangan lupa kata-kata Umar bin Al-Khattab. Umar kata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam famahma btaghaina ghairahu adhallana Allah. Kita adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah akan menghina kita. Itu kata-kata Umar bin Al-Khattab. Jangan kita lupa. Allah muliakan kita dengan Islam. Di mana sahaja sekalipun, jangan malu untuk nak menunjukkan jati diri kita, prinsip kita sebagai seorang Muslim. Don't worry. Allah yang tanggung segala rezeki kita. Kalau mereka menolak kita, ingat tak apa yang saya pernah sebut dulu? Nabi sendiri pernah sebut ini. Kalau satu dunia ni, dalam hadis ke-19 dalam hadis 40 Imam Nawawi, Nabi kata, kalaulah satu dunia ini, semua umat ini berhimpun untuk nak bagi kepada kamu mudarat, tak ada siapa-siapa yang boleh bagi kamu mudarat melainkan jika Allah kehendaki. So what? Will you have problem? Dengan saya bersolat ni, kita boleh merosakkan bisnes? No. So, berdiri di atas jati diri prinsip sebagai seorang Muslim. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan make sense yang baik. Toleransi yang sesuai. Maka insya-Allah, di mana sahaja kita berada, Allah akan jaga kita, insya-Allah. Baik. Itu petua yang ke-16. Saya akan sebut lagi satu petua yang ke-17. Petua yang ke-17 daripada Quran dan Sunnah dalam bab rezeki adalah sebenarnya amazingly adalah melakukan haji dan juga umrah. Ini juga satu petua rezeki. Terkejut kan? Kita ni duk fikir, aku ni tak cukup rezeki nak buat haji dengan umrah. Mahal kot. Sekarang ni pun bukan murah kan. Dia pun tak tahu bila kita boleh pergi haji, tak tahu bila boleh pergi umrah. Tak apalah, haji alhamdulillah Allah dah bagi saya banyak kesempatan. Umrah kita rindu nak buat. Nabi SAW kata dalam hadis At-Tirmidzi, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kiyaru al khabath atau khabath al hadid wad dhahab wal fiddah. Nabi kata, lakukanlah haji dan umrah dalam waktu yang terdekat, waktu yang berdekatan, kerana kedua-dua itu dapat menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa, sebagaimana alat peniup api yang menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Haji ni rukun Islam yang kelima lah. Wajiblah untuk kita tunaikan kalau kita mampu. Dan dalam haji ni ada macam-macam bentuk ujian. Haji ni, kalau kita tengok rukun Islam, setiap daripada rukun Islam tu dia ada cabarannya. Contohnya kalau kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, keimanan tu Allah uji kita kat situ. Konsistensi kat sejauh mana kita pegang dengan kalimah syahadatain yang kita ucapkan. Masa kita salat, Allah bagi kita ujian fizikal, waktu. Masa kita keluarkan zakat, Allah uji ujian harta pada kita. Masa kita puasa, Allah nak uji ketahanan diri kita, sejauh mana kita boleh menahan diri kita. Tapi dalam haji ni ada macam-macam, ada semua ni. Dia ada ujian menahan diri, dia ada ujian fizikal, dia ada ujian masa, dia ada ujian keimanan, dia ada ujian harta juga. Dan bukan mudah untuk nak lepasi semua bentuk ujian ini, sebab tu Allah bagi hadiah yang istimewa. Hadiah dia adalah siapa yang dapat haji yang mabrur, dia akan bersih seperti mana dia baru lahir daripada rahim ibu dia. Ajaibnya,
Antara kelebihan kedua-dua ibadah mulia haji dan umrah ini adalah sekiranya kita laksanakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah tersebut boleh menjadi kafarah, dosa penghapus dosa dan sumber rezeki yang membebaskan kita daripada belenggu kefakiran. How? I don't know. Allah lebih mengetahui. Kita hanya beriman dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Tapi sekiranya kita benar-benar dapat menunaikan ibadah yang paling Allah cintai ini sebagaimana yang Allah inginkan, tak mustahil. Tak mustahil bila Allah cinta kepada kita, kita dapat kasih sayang daripada Allah, Allah akan bagi kita rezeki yang luas. So jangan memperemehkan amal ibadah yang Allah sukai. So this is sebahagian daripada petua-petua rezeki yang kita nak kongsikan pada hari ini daripada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan insya-Allah kita akan melihat ada yang salah seorang jemaah kata, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas bimbingan dan membantu kami mengangkat kejahilan kami. Saya muda lagi Ustaz, awal 30-an. Masya-Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Orang yang muda ni ada kelebihan dia, orang yang tua pun ada kelebihan dia. Masya-Allah, Allah uji kita masing-masing. Orang yang muda ni mungkin ada kederat, tetapi mungkin Allah uji daripada sudut hatinya. Orang yang tua-tua sikit ni mungkin Allah uji daripada sudut fizikal dan kesihatan, di sebalik kekuatan dalaman yang mereka ada. Tapi insya-Allah dua-dua ni Allah bagi kebaikan yang sangat banyak. Ada yang tanya Ustaz, di IG terus, Ustaz prefer buat haji dulu ataupun umrah dulu? So ada experience before perform the Hajj. Dia very subjective. Ibadah haji ni satu ibadah yang luas Allah bagilah. Dan sekiranya kita memiliki kemampuan untuk menunaikan kedua-duanya, tak ada masalah lah. Maksudnya sama ada kita buat haji dulu ataupun umrah dulu, insya-Allah di dalam ruang kemampuan kita. Tapi sekiranya kita kena memilih salah satu daripadanya, kita tak mampu untuk nak menunaikan either one menurut jangkaan kita untuk satu tempoh yang lama, maka kita dahulukan haji kita dulu. Dan kalau kita rasakan selepas kita buat umrah, insya-Allah kita ada that peluang lagi untuk nak dapatkan haji, maka tak ada masalah untuk nak kita menunaikan ibadah umrah dulu, kemudian kita melakukan haji. It depends on very subjective masing-masing. Tapi umrah, kita kata haji yang kecil lah. Haji yang kecil, dia bagi kita gambaran juga lebih kurang. Cuma haji ni dia ada kelebihan daripada sudut Arafahnya, dia ada sudut di Mina tu, di Muzdalifah, Mina ni semua hari-hari tasyrik ni, itu kelebihan haji kat situ. Kat situ kita akan melihat jutaan manusia, kita akan melihat satu suasana yang mungkin it's sukar untuk nak kita describe lah. Satu suasana yang orang yang pergi sahaja dapat merasanya. Umrah is much easier lah, sebab masa yang diluangkan tidak banyak. Kita dapat basically yang besar tu dapat tawaf, dapat sa'i, basically itu je lah apa yang ada. So dalam masa sehari kita boleh settle. Tapi haji ni berhari-hari kita nak selesaikan dan bukan mudah. Jadi kalau kita mampu untuk nak pergi haji dan juga umrah, gunakan peluang tu untuk betul-betul mencari asbab hidayah. Bukan kita pergi haji dan umrah ni kita pergi melancong. So walaupun sebesar mana sekalipun kita punya jawatan dekat dunia ni, bila kita pergi haji ni, tinggalkan tu semua. Sebab kita nak mencari Allah. Kalau kita nak mencari Allah dengan membawa kemegahan yang kita ada, kita tak akan dapat hidayah. Tapi kalau kita tanggalkan pakaian-pakaian kemegahan itu dan kita memakai pakaian ihram putih yang Allah telah syariatkan kepada kita, insya-Allah kita akan menemui hidayah kita, insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini, khususnya penganjur Global Ihsan melalui Kak Majini, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Semoga Allah murahkan rezeki semua, Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan rezeki kebaikan, segala kebaikan di dunia dan akhirat.
untuk kita semua insya-Allah. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.